Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya akan membaca beberapa ayat Al-Quran Karim dari surah Al-Baqarah bermula daripada ayat 220 sehingga ayat 221 dengan menggunakan bacaan riwayat Warsh dari Imam Nafi. Saya akan membaca ke semua wajah-wajah yang terdapat dalam bacaan riwayat Warsh. Insyaallah mengikut Tariq Asy-Syatibiyyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم.
Alhamdulillah. Dalam dua ayat yang baru saja sebentar dibacakan tadi, ayat 220 hingga 221 dari muka surat 75 surat Al-Baqarah, terdapat beberapa kata kalimah yang berbeza bacaannya. Bacaan riwayat Warsh dengan Nafi' berbanding dengan bacaan riwayat Hafs al-Asim yang biasa kita baca mengikut dari Syatibiyah. Yang pertamanya, perkataan ad-dunya zilya bertemu dengan wal akhirah, ada tiga tempat yang berlaku beza bacaan. Yang pertamanya ad-dunya zilya dibaca dengan fathah taqlid, dan wal akhirah adalah mak badan. Hamzah qata' di sini sebelumnya ada huruf lam sukun, maka berlaku juga naqal. Baris hamzah fathah dipindahkan kepada lam, maka dari wal akhirah jadi wal akhirah. Al akhirah ra dibaca dengan ra tarqi, ra nipis, kerana sebelumnya ada huruf kha yang berbaris di bawah baris kasrah. Dan pada zilya yang bertemu selepasnya mak badal, maka berlaku wajah-wajah bacaannya, yakni ad-dunya dibaca dengan empat wajah, dan wal akhirah dibaca dengan empat wajah, dengan ad-dunya dibaca dengan fathah, dan mak badal wal akhirah boleh dibaca dengan 2 atau 6 harakat. Dan apabila ad-dunya dibaca dengan takhlil, maka wal akhirah mak badal boleh dibaca dengan 4 atau 6 harakat. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan mendengar saya mengulanginya 4 kali bagi menyempurnakan hak kepada wajah-wajah yang terdapat dalam ayat ini apabila zilya bertemu dengan mak badal. Dan seterusnya pada kata al-yatama wa yas'alunaka 'anil yatama, ini juga zilya oleh kerana tidak bertemu dengan apa-apa sama ada mak badal, syai' atau yang lain, maka ia dibaca hanya dengan 2 wajah, sama ada fathah atau dibaca dengan bitaqlid. Dan qul islahul lahum yang pertamanya Warsh membaca dengan hazaf hamzah, dengan ditiadakan hamzah daripada qul islah kepada qul islah. Qul islah dan la sebelumnya ada sad sukun, maka lam dibaca dengan lam taghliz. Lam taghliz ini lam yang tebal dengan bacaan qul islahul lahum khair. Ra dibaca dengan ra tarqi kerana sebelumnya ada ya sukun. Dan seterusnya pada perkataan la'anatakum, jika diwakafkan maka tidak ada perubahan. Diwakaf dengan mematikan mim jamak, tetapi saya membaca dengan pasal yang menyambungnya, maka berlakulah mim jamak apabila bertemu dengan hamzah qata', maka ianya dia baca dengan silah mim jamak 6 harakat dengan membaca bersambung dengan waw pada bacaan, tetapi bukan pada rasam. La'anatakum innallaha azizun hakim. Dan seperti biasa, setiap kali bertemu dengan mak wajib, mak muttasil atau mak munfasil, mak jaiz, maka Warsh membaca dengan hanya 1 wajah dengan 6 harakat, berbanding dengan riwayat Hafs al-Asim yang biasa kita baca mengikut dari Syatibiyah yang membaca dengan 4 atau 5 harakat. Seperti pada perkataan walau sya'allah mak muttasil dibaca dengan 6 harakat. Pada perkataan ulaika
ulaik. Dibaca dengan 6 harakat. Wallahu yad'u ila jannah. Fasih di sini yad'u ila jannah dibaca dengan 6 harakat. Dan seterusnya pada ayat yang ke-200, pada ayat 221, pertamanya pada perkataan yu'min, mu'min, yu'minu, mu'minun. Di mana terdapat perkataan-perkataan ini, ya, terdapat hamzah mufrad, hamzah tunggal yang terdapat dalam satu kalimat, terletak bersentuhan dengan fa'ul kalimah, maka hamzah dibaca secara ibdal hamzah kepada waw mad dengan bacaan yu'min kepada yu'min, mu'min kepada mu'min, yu'minu kepada yu'minun, mu'minun kepada mu'minun, dan seterusnya. Pada perkataan walau a'jabatkum, di mana hamzah qata' yang berbaris fathah sebelumnya ada huruf sukun, waw sukun, maka berlaku naqal, iaitu dipindahkan baris hamzah kepada waw, maka jadilah bacaan daripada walau a'jabatkum kepada walau a'jabatkum, walau a'jabatkum. Dan seterusnya pada ayat khairun, ra dibaca dengan nipis, dengan kerana sebelumnya ada huruf ia sukun, maka dibaca dengan ra tarqiq, khairun min musyrikin walau a'jabatkum. Sekali lagi perkataan walau a'jabatkum dibaca naqal walau a'jabatkum. Dan seterusnya perkataan ilan nar, ini adalah kalimah khusus di mana kaedahnya ra yang berada pada akhir kalimah berbaris kasrah, berbaris di bawah. Sebelumnya ada alif mad, maka nun berbaris sabdu wa fathah, maka dibaca dengan taklil, dengan taklil wajib satu wajah sahaja dengan bacaan ilan nar. Ra dipiskan, baca dengan ra tarqiq, ra dipis. Dan wal maghfirah, ra di sini dibaca dengan ra tarqiq, ra nipis, kerana sebelumnya ada huruf fa yang berbaris kasrah, berbaris di bawah, dengan bacaan wal maghfirati bi izni. Wa yubayyinu ayati, adalah ma'badan, maka Wash membaca ma'badan dengan 3 wajah, dengan sama ada 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Berbanding dengan hafz membaca sama dengan ma'asli dengan bacaan 2 harakat sahaja. Dan begitulah dalam 2 ayat ini beberapa kalimah yang berbeza bacaannya berbanding dengan bacaan riwayat Hafs al-Asim yang biasa kita baca. InsyaAllah sedikit penerangan yang saya sampaikan pada ayat ini memberi manfaat kepada diri saya sendiri dan kepada sahabat-sahabat Al-Quran sekalian. InsyaAllah apabila kita bertalaqi dengan guru-guru yang berpakar, yang berarif dalam pembacaan riwayat dari Nabi, ini kita mampu untuk membacanya, mudah memahami dan membacanya dengan betul. Salam persahabatan Al-Quran dari saya, Haji Terengganu dari Syarikat Ramadhan Jaya, Terawal Sendiang Berhad.
Moga kita terus berteman dengan Al-Quran. Allahumma syrah bil Quran al-azim sudurana wa yassir bi umurana wa azim bi ujurana wa hasin bi akhlaqana wa nawwir bi qulubana wa quburana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.